Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan serta adik-adik yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita masuk pula pada video part yang kelima dalam Iqra' yang kelima. Dan insya-Allah kita akan bermula daripada muka surat yang ke-21. Sama-sama kita baca daripada baris yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Dal perlu dibunyikan dengan sebutan qalqalah kerana dal salah satu daripada huruf qalqalah. Aflahal, di sini lam berfungsi sebabnya selepas huruf alif lam tidak ada huruf hijaiyah yang bersabdu dan huruf lam ada tanda mati. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kha panjang dengan kadar 2 harakat. Tandanya ia panjang dengan kadar 2 harakat. Selepas huruf kha ada alif kecil. Seterusnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Tuan-tuan, puan-puan serta adik-adik yang saya kasihi sekalian, perhatikan pada kalimah walladzina. Hamzatul wasli di sini tidak berfungsi dari segi bacaan, tetapi dari segi penulisan Al-Quran, ia tetap perlu ditulis. Ia tidak berfungsi sebab kita tidak mulakan bacaan daripada alladzina. Kita bermula bacaan dengan huruf waw yang berbaris atas. Maka bunyinya adalah walladzina. Berbeza dengan kalimah ini. Di sini kita mulakan bacaan dengan hamzatul wasli. Dan perkara ini telah saya terangkan pada video yang lepas. Apabila kita mulakan dengan hamzatul wasli pada alif lam, maka hamzatul wasli perlu disebut ataupun dibunyikan dengan bacaan berbaris atas. Alladzina. Seterusnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Pada kalimah wara' dan pada kalimah fa'ulaik perlu dibaca dengan kadar panjang 4 atau 5 harakat. Dan tanda ia perlu dibaca dengan kadar panjang, ada tanda mad di atas hurufnya ataupun pada kalimahnya. Dan pada kalimah fa'ulaik, waw di sini walaupun sebelumnya terdapat huruf hijaiyah berbaris hadapan, tetapi ia tidak dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan tanda ia tidak dibaca dengan kadar 2 harakat, di atas huruf waw ada tanda bulat kecil.
Kita tidak boleh baca faulaik. Kita perlu baca faulaik. Seolah-olah waw tidak ada dalam tulisan, tetapi dalam kaedah resam Uthmani, waw tetap perlu ditulis walaupun ia tidak berfungsi dari sudut bacaan. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Seterusnya, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang berikutnya pula. Pada muka surat yang ke-22 ini pula, kita akan pelajari dua perkara baru, iaitu yang pertama, huruf lam pada kalimah Allah ataupun disebut sebagai lafzul jalalah perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Sebagai contoh, Wallahu Rasulullahi. Yang kedua, bila sebelumnya, yakni sebelum kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah, berbaris fathah, berbaris atas ataupun berbaris hadapan, maka hendaklah dibaca dengan tebal kalimah Allah. Bagi contoh di sini, sebelum kalimah lafzul jalalah ni, terdapat huruf hijaiyah yang berbaris atas. Di sini huruf waw berbaris atas. Maka lafzul jalalah ataupun kalimah Allah ini perlu ditebalkan. Maka bunyinya atau sebutannya Wallahu. Itu juga di sini. Sebelum lafzul jalalah terdapat huruf hijaiyah yang berbaris hadapan. Maka lafzul jalalah ataupun kalimah Allah di sini perlu dibaca dengan tebal. Rasulullahi. Sekarang sama-sama kita baca dari baris yang pertama. Qul huwallahu ahad. Saya ulang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Seterusnya, Alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد تلك آيات الله فإذا هم بالساهرة يصلونها يوم الدين فضل الله المجاهدين. Seterusnya, Wallahu waliyul mu'minin wa rabbul arshil azim. Tilka hududullah
yubayyinullahu ayatih. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang seterusnya pula. Pada muka surat yang lepas, kita telah tahu dan belajar iaitu huruf lam pada kalimah lafzul jalalah, iaitu pada kalimah Allah, ia akan dibaca tebal apabila huruf sebelumnya berbaris atas ataupun berbaris hadapan. Dan pada muka surat ini, kita akan belajar pula lafzul jalalah, iaitu huruf lam pada kalimah Allah akan dibaca nipis bila sebelumnya berbaris bawah. Maka hendaklah dibaca nipis kalimah Allah. Maknanya, huruf lam pada kalimah Allah ini akan dibaca nipis huruf lamnya apabila huruf sebelumnya berbaris bawah. Sebagai contoh di sini, ba berbaris bawah, maka dibaca dengan billahi. Tak boleh baca billahi. Lallahi tebal. Di sini, pada kalimah ini, kena nipis huruf lamnya sebabnya huruf sebelumnya berbaris bawah. Sama-sama kita baca daripada baris yang pertama. Bismillahi walhamdulillahi wala quwwata illa billah khalaqal saya ulang, khalaqal mauta wal hayah afa aminu makrallah wa yursilu alaikum hafazah. Huruf ta marbuta ketika wakaf ditukarkan bunyinya kepada huruf ha. Seterusnya, wa huwa bikulli syai'in alim wa huwal aliyyul azim. Yuhasibukum bihillah wallahu bima ta'maluna alim. Qulillahu asra'u makra فكفى بالله شهيدا. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang seterusnya. Seterusnya, muka surat yang ke-24 dalam Iqra' yang kelima ini, kita akan mempelajari berkaitan dengan hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ra. Maka bacaannya tidak berdengung. Ataupun dalam bahasa Arab tidak ada gunnah. Sebagai contoh di sini, nun mati bertemu dengan huruf ra. Maka sebutannya ataupun bacaannya adalah marra'ai. Bunyi huruf nun dimasukkan kepada huruf ra, iaitu idgham, tetapi tidak gunnah, tidak dengung. Dan dalam penandaan ataupun penulisan Al-Quran,
apabila nun mati bertemu dengan huruf ra, di atas huruf nun tidak akan ada sebarang tanda ataupun simbol, dan di atas huruf ra akan ada tanda sabdu ataupun tasydid. Bermakna apabila kita lihat dalam Al-Quran, apabila nun kosong dan selepasnya huruf ra dan ada tanda sabdu, maka kita ketahuilah bahawa hukum bacaan di situ adalah cara sebutannya diidghamkan tetapi tidak dengung. Kemudian apabila tanwin bertemu dengan huruf ra, sama ada tanwin berbaris dua atas ataupun dua bawah ataupun dua hadapan, maka hukumnya sama seperti ketika nun mati bertemu dengan huruf ra, iaitu tidak ada dengung. Sebagai contoh di sini, khafidatur rafi'ah, ta marbutah di sini berbaris dua atas, berbaris dua hadapan. Maka apabila ia berjumpa ataupun bertemu dengan huruf ra, maka bunyinya ataupun sebutannya tidak boleh didengungkan. Maka jadilah khafidatur rafi'ah. Tidak boleh baca khafidatur rafi'ah. Dan dari segi penulisan Al-Quran, huruf ra akan ada tanda sabdu dan tanwin. Jika ia berbaris dua hadapan, ia akan berbentuk seperti 99. Jika ia berbaris dua di atas, maka barisan ataupun garisan yang di bawahnya seperti ini akan terlebih sedikit. Jika dia berbaris dua di bawah, juga sama garisan tanda sebagai ia berbaris dua di belah bawah ini akan lebih sikit daripada yang sebelah atas. Sekarang sama-sama kita baca daripada baris yang berikutnya. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Tuan-tuan, puan-puan, lihat apabila ia ra ini berbaris dua hadapan bertemu dengan huruf ra, maka hukumnya adalah idgham tetapi tidak digunakan ataupun tidak didengungkan, dan tandanya seperti angka 99. Tetapi di sini ra ini bertemu dengan huruf ha, ia tidak ada idgham dan tidak ada gunnah, maka hukumnya, tandanya, simbol dua baris hadapan seolah-olah seperti huruf ataupun angka 69. Seterusnya, ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ar-ruj'a, lahu shihabar rasada. Dua tanwin beratas bertemu dengan huruf ra, tidak ada gunnah, tidak ada dengung. Falillahil akhirati wal ula. Seterusnya, alallahi tawakkalna, walillahil asma'ul husna, fi 'ishatir radiyah, fahazamuhum biiznillah. Alhamdulillah, kita ke muka surat yang berikutnya. Seterusnya, kita akan belajar pula berkenaan hukum ataupun cara bacaan nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam, maka bacaannya tidak berdengung. Sebagai contoh di sini, kalimah ini, nun mati bertemu dengan huruf lam, maka bunyinya ataupun bacaannya adalah malam.
Tidak boleh baca malam. Bunyi huruf nun perlu dimasukkan kepada huruf lam tetapi tidak ada dengung. Dan dari segi penulisan Al-Quran, di atas huruf nun tidak ada sebarang simbol ataupun sebarang tanda, dan di atas huruf lam akan ada tanda sabdu. Kemudian, jika tanwin bertemu dengan huruf lam, sama hukumnya seperti tanwin bertemu dengan huruf ra, yang mana bunyi huruf ra dimasukkan kepada huruf lam tetapi tidak ada gunnah ataupun dengung. Maka sebutannya ataupun bacaannya khairul lak. Tidak boleh baca khairul lak. Dan di atas huruf lam akan ada tanda sabdu. Sekarang sama-sama kita baca daripada baris yang berikutnya. Zikrul lil alamin. Innahu bihim ra'ufur rahim. Yawma idzil lil mukazzibin. Tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf lam. Wallahu ghaniyyun halim. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Seterusnya, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Baris yang terakhir, khairul laka minal ula. Waw perlu dimatkan sebanyak 2 harakat kerana sebelumnya huruf hijaiyah berbaris hadapan dan waw kosong ataupun tidak ada sebarang simbol di atas hurufnya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Alhamdulillah, kita telah selesai pada video part yang kelima dalam Iqra' yang kelima. Dan insya-Allah kita akan bersama semula pada video part yang keenam dalam Iqra' yang kelima. Insya-Allah.